Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan pengacara majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa ba'd. Tak boleh saya nak ucapkan selamat hari raya sebab hari Nabi. Cuma kita dalam pertemuan pada pagi yang penuh barakah ini, alhamdulillah tuan-tuan, saya nak cek dululah kita last kali saya ingat dalam ni tak datang 5 bulan tak datang semua. Cuba tuan-tuan yang ada buku cuba cek mana last kita berhenti. Abang punya saya ingat pakai yang tu je lah ya, pakai tajuk 9 lah ya. Baik tuan-tuan, sebelum kita bincang sedikit tentang pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teknik ke-9 ini ya, teknik perbandingan yang Nabi gunakan dalam dakwah, dalam pendidikan Nabi SAW ya. Saya suka untuk mengambil sedikit masa kesempatan ini kita cerita sikitlah tuan-tuan, yang mana sekarang ini kita tahu kita dah berada pada bulan Zulqaidah ya kan. Zulqaidah ni maknanya dia antara Syawal dengan Zulhijjah. Bulan haji ada 3 tak? Bulan haji bermula Syawal, Zulqaidah sekarang ni, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya kan. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi mungkin saya nak sentuh sedikit sebelum kita masuk kepada kitab kita ini. Kita katakan bahawa ialah puasa Ramadan tu dah berakhir ya kan. Tapi sebenarnya tuan, puasa itu tidak berakhir, yang akhirnya Ramadan. Tapi puasa ulama sebut as-saumu lan yantahi. Puasa tu belum berkesudahan. Maknanya kalau tuan-tuan yang ada kekuatan nak puasa Isnin Khamis, puasa hari putih, ada yang tak siap puasa 6 ni ke? Kalau tak siap puasa 6 kita dapat lah tu kan. Puasa ni tidak berakhir. Bahkan tuan-tuan, alhamdulillah lah saya start puasa lah baik ni puasa 6 kan. Tapi habis jugalah alhamdulillah. Cuma saya nak cerita minggu ke-3 tu dapat puasa Isnin, Selasa, Rabu. Kita dapat puasa Syawal, puasa Isnin, dan puasa hari putih nama dia ya kan. Hari putih itu maknanya ketika bulan sedang mengambang penuh lah kan. Jadi maknanya puasa ni tuan dia tak berakhir lah. Walaupun anak bulan Ramadan dah berakhir, cuma puasa sunat kita boleh teruskan ya. Lebih-lebih lagi kalau mungkin kakak-kakak saya ni mungkin ada sebahagian bulan puasa ni dia bersalin ke, menyusukan anak ke, dia musafir ke, dia uzur ke, maka dia punya puasa tu wajib dia qada. Okey baik. Yang kedua tuan-tuan, ulama sebut puasa tak berakhir. Yang kedua disebut wal Qur'anu lan yarhal. Quran juga belum berpindah. Apa maksud Quran belum berpindah? Ya, maksudnya walaupun telah berakhir bulan Ramadan dan masuk bulan Zulqaidah pun tuan-tuan, Quran mesti terus dibaca. Betul kan? Saya percaya tuan-tuan, dalam masyarakat Islam ni, tuan-tuan berapa kali khatam Quran? Saya sendiri ompek. Bukan ompek kali khatam, ompek kali datang majlis khatam. Faham? 17 Ramadan saya masuk NCWO peringkat negeri punya kan. NCWO agak ada okey sedar tak tahulah. Kemudian surau kampung saya, kampung Ismail sekali. Masjid Kuarter sekali lagi sekali. Ompek-ompek lah saya pergi khatam. Walaupun pada hakikatnya saya cuma khatam Quran tahun ni 2 kali je. 2 kali je. Tuan-tuan berapa kali je? Saya khatam Quran 30 juzuk 2 kali saja, tapi saya hadir majlis khatam Quran 4 kali. Ada beza khatam Quran dan ada beza dengan apa tuan-tuan? Menghadiri majlis khatam. Yang paling tak boleh pakai langsung tak ada. Majlis khatam pun dia tak hadir, Quran pun dia tak khatam. Ini memang parah benar. Okey tuan-tuan. Jadi maknanya Quran ini tak akan berakhir bacaan dia. Tanda tuan-tuan, tanda Allah kasih kepada kita ialah kita kasih kepada kalam Allah, Al-Quranul Karim. Maka kita ingatkan selalu lah tuan-tuan. Kita ingatkan selalu walaupun sebahagian kita ni malam tadi baca Yasin. Kita kata alhamdulillah tahniah. Yang baca Yasin malam Jumaat bagus.
hari ni, pagi ni tuan-tuan, jangan lupa kalau kita sibuk pun surah Kahfi itu dibaca 10 ayat pertama dan 10 ayat yang akhir. Itu ambil masa 5 minit je, tak lama. Ya, memandang, nak bezakan kita layan WhatsApp yang tuan-tuan sehari 12 jam ni, kita baca Quran 5 minit dia pun tak ada nilai, tak ada perbandingan pun dengan WhatsApp yang kita layan Facebook tu. Berbanding dengan Quran, kalau 10 minit pun kita tak boleh baca, tuan parah pun nak. Semalam saya dengan Ustaz Don di Tampin. Ya, kami lepas tu Masjid Negeri Sembilan jemput Ustaz Don. Dia ada satu program Kembara Dakwah Ustaz Don. Ya, memanglah tuan-tuan sebut nama Ustaz Don ni orang melempeh histeria orang. Saya di Rantau bulan lepas ada satu student dalam kelas budak sekolah kebangsaan Rantau. Dia merem, tak boleh belajar, tengah nak pekso. Kata sebab dia dongak kat Masjid Rantau, pagi tu kami buat program dengan Ustaz Don. Dia minta cikgu dia pun layan. Oi, bawa sekejap, saya tengah layan Ustaz Don, tengah minum, tengah waktu rehat, minum. Cikgu tu ketuk pintu, pilih jamuan kami, dia ketuk pintu. Ustaz, tolonglah, anak boleh saya ada nangis-nangis, tak boleh jawab esok, nak jumpa Ustaz Don juga. Jadi mau masuk peluk-peluk sikit, ambil gambar. Biasalah sekarang musim sekarang ni mesti yang antara rukun ni lah mengambil gambar. Dia faham tak faham tu nombor 18, ambil gambar bukti, nampak ada gambar dengan Ustaz Don kan. Ambil gambar, betul budak tu Ustaz sapu-sapu sikit, Ustaz Don sapu-sapu, dah masuk kelas, nak sebab bahagia. Tuan-tuan, kan nak cerita orang histeria. Ada semalam pula di Tampin ada satu budak umur 3 tahun berlencet-lencet. Dia kat belakangnya, Ustaz tengah ceramah kat depan. Nak jumpa Ustaz Don kan dia sporting kan. Tak apa kak bawa. Bukan budak tu nak bawa, budak tu kata nak pergi depan, omak akan ikut sekali. Tu parah. Ya tuan-tuan. Jadi budak tu datang, omak ikut sampai tepi nah. Ustaz Don kata ada duit, Ustaz Syuhada ada duit. Tak ada, saya cakap. Bagi dia raya kat budak kecil ni, yang melempek ni. Dia kata yang dapat duit raya dia seorang tuan-tuan, yang 7 orang ni jangan dengan gaduh nak melempek lah kita raya. Pengsan jangan. Jadi saya nak cerita tuan, aura Ustaz Don tu sangat masih berpengaruh lah. Tak kira makcik tu umur 80 ko, wan tu 85 ko, makcik umur 50 ko, kakak umur 25 ko, abang bapa pun semua boleh masuk dengan dia. Cuma semalam yang menarik yang saya nak share dengan tuan-tuan hari ini ialah beliau ceritalah di Turki, lawatan kerja beliau ke Turki. Beliau pergi ke sebuah masjid. Ini kita ambil pengajaran sama-sama. Saya sebagai pengurus sebagai masjid, saya nak bawa dalam masjid kita. Tuan-tuan ahli Korea, ahli jemaah masjid pun kena ambil. Dan saya mengucapkan tahniah, alhamdulillah difahamkan surau kita dah renovate, dah besar sikit, 50. Ini ngam-ngam lah ni masuk ni. Kalau ikut tuan-tuan masuk ni cukup-cukup dah 50 ni. Kan? Surau dah selesai sikit. Jadi kalau boleh kita berjemaah sama-sama lah di waktu berjabat dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Apa yang Ustaz Don cerita semalam? Dia kata apa tuan di Turki? Lepas maghrib, lepas maghrib, macam-macam orang lah, kita macam-macam kita lah. Ada makcik ni 70, ni 60, ni orang kerja, ni kerja bomba, ni jabatan pelajaran, ni orang pencet, macam-macam orang lah. Adalah budak muda 2-3 orang. Kan di Turki begitu dalam suasananya. Selepas sembahyang, Ustaz Don kata yang peliknya tuan, dia orang tak balik. Dia orang sama-sama bangun untuk solat sunat ba'diyah. Boleh faham? Kita nak bayangkan suasana tu berlaku kat mana tuan-tuan? Suasana macam tu, budak bangun ramai-ramai sembahyang sunat ko, ya wirid sama-sama bodoh tu berlaku kat mana? Asrama. Kat masjid kita tu tak dapat kita nak basuh-basuh dah. Orang lepas buat salam sekali dia lah nak keluar kau, nak cabut kau, masing-masing ada hal kan. Kalau tak ada hal pun boleh ada hal kan. Tapi tuan-tuan boleh bayangkan di Turki tu apa yang Ustaz Don cerita, orang boleh tunggu wirid sama-sama imam, sama-sama semua bangun sembahyang sunat lepas maghrib, Pak dia. Kemudian datang ustaz dia, imam dia ke depan, baca Quran 2-3 minit, bertaranum, baca qasidah. Semua orang boleh dengar tuan-tuan. Ini membayangkan tuan-tuan, sebab tu kalau kita tahu 2 minggu lepas perkembangan Turki bukan tentera kawal ataupun menawan rakyat, tapi rakyat Turki berjaya menawan tentera. Sebab apa? Kita kata sebab kita boleh kaitkan kuatnya hubungan mereka dengan masjid. Faham? Walaupun tuan-tuan tahu sekularnya Turki ni dia berakar undi. Dia punya sekular lebih teruk tuan-tuan daripada tempat-tempat lain. Kita ni tuan di Malaysia ni, saya ingat ulama-ulama kita cepatlah bertindak, cepat mengubah pemikiran, cepatlah. Walaupun ada yang kepala-kepala sekular, yang kepala pluralisme tu memang ada, tapi kita ni majoriti kita masih okey, cepat faham hukum, cepat bertindak, menerima hukum. Tapi di Turki tuan, dia punya tunjang akar tu kuat fahaman sekular dia. Gertinya nak ubah 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun bukannya mudah. Dekat nak 100 tahun kan, ketika Kamal Atatürk perintah
Untuk diubah tuan-tuan sampai sekarang pun belum diubah sepenuhnya, pelan-pelan, step by step. Tapi saya nak ingatkan, mereka tetap kuat berpegang dengan semangat masjid, dengan semangat berjemaah, dengan Al-Quranul Karim, menyebabkan mereka walaupun ada usaha-usaha pengkhianatan itu berlaku, tapi Allah masih memelihara kerajaan Turki yang ada sekarang. Itu yang saya maksudkan tuan-tuan. Jadi kita nak katakan, kalau Quran itu tuan-tuan kita dah baca sikit dulu masa Ramadan, maka jangan tuan-tuan simpan, masuk dalam laci elok, letaklah almari. Tuan-tuan kata dia tak nak baca dah lepas ni, kau ada waktu dia meninggal dan baca lah balik. Jangan begitu. Quran itu mesti dibaca, dan kita kempen kita tadi sekurang-kurangnya kalau sibuk bona pun tuan-tuan ni, tahap Perdana Menteri tahap Menteri Bosa ke sibuk bona pun tuan-tuan, jangan tinggal baca surah Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama sebut tuan-tuan, setelah tentang puasa, setelah Al-Quran, ulama sebut wal masajidu lan tughlaq. Masjid-masjid kita juga tak pernah tutup. Maksudnya pun tuan, masjid bukan hanya kita kunjungi semasa Ramadan, semasa tarawih, tapi masjid perlu kita teruskan sebagai rumah kedua kita lah. Kalau tak dapat rumah pertama kita, masjid tu tuan, jadikan masjid sebagai rumah kedua kita tuan-tuan. Yang selanjutnya disebut yang keempat, wal istijabatu lan tatawaqqaf. Allah terus memakbulkan doa kita, maknanya mustajab tuan-tuan doa kita ni sampai sekarang. Sampai bila-bila tuan-tuan berdoa, kita berdoa, doa kita sentiasa mustajab di sisi Allah Ta'ala. Bukan mesti nak tunggu Lailatul Qadar tahun depan pula. Ada tuan-tuan yang jumpa Lailatul Qadar kata ni, cuba share sikit dengan saya. Ada dia kata tiba-tiba tengah malam tu dalam cadar isteri dia tu torang, ada lampu yang menyinar, isteri pakai selimut kan. Oh rupanya inikah tanda Lailatul Qadar. Rupanya kantor isteri tengah cek, abang dia ni tanya siapa, dia WhatsApp pasal petang dia kan, isteri sedang menyemak WhatsApp suami, bukan Lailatul Qadar. Isteri dia tengah dalam selubung tu, dia cek apa yang suami dia tulis dalam Facebook, apa benda dalam WhatsApp, itu sebenarnya itu bukan tanda Lailatul Qadar tuan-tuan. Baik, jadi ada yang jumpa kok jumpa pun tuan-tuan, kita pun tak boleh nak cerita. Kok jumpa pun tuan-tuan, kita tak boleh nak hebah-hebahkan ya. Jadi maknanya bukan mesti tunggu Lailatul Qadar untuk berdoa. Berdoalah bila-bila masa tuan-tuan ya, dan pilihlah waktu-waktu yang mustajab. Sekarang ni ada jemaah kita dah mula nak terbang. Pergi mana? Pergi haji. Risda ada bang? Okey. Ada seorang dua pegawai ni yang pergi ke? Ada staf kita? Belum ada. InsyaAllah belum ada. Kita doakan secepat mungkin ya, tahun depan pergi ramai-ramai. Ya. Dah banyak balik simpanan lantai bawah haji dah. Belum mula lagi Ustaz. Aduh maaf lah. Nak pergi tahun depan, belum mula buku tabung haji pun tak ada. Ya Allah. Ini nampak pun tak nak pergi ni kan. Tuan-tuan, kita nak pergi haji ni tadi macam-macam cara. Macam cara. Mungkin kita yang lelaki ni jadi mahram kepada isteri kita. Sekolah rumah saya, cikgu tu muda lagi, 30-an, awal 30-an. Dia tak ada plan nak pergi haji pun, dia nak relax. Lelaki yang relax tu. Isteri dia naik nama. Jadi isteri nak pergi seorang tak boleh, kena ada mahram. Terbabit lelaki yang pergi sekali. Jadi dia boleh pergi haji melalui teman isteri dia. Ini satu cara. Tapi kalau kita sama-sama suami isteri tak ada simpanan, artinya cara tu dah tak masuk. Mungkin kita tuan mak kita, mungkin kita tuan ayah kita, mungkin macam-macam cara. Mungkin tuan-tuan jadi tuan VVIP, mungkin macam-macam.